Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video kali ini untuk menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Lughatul Arabiyyah ataupun bahasa Arab dengan merujuk muka surat 46. Kita masih lagi di dalam tajuk Ma Arwa' al-Alam. Ma Arwa' al-Alam. Jadi pada muka surat 46 ini kita akan mempelajari tentang Ad-Dhamirul Munfasil. Ad-Dhamirul Munfasil yang terdiri daripada ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Sebelum kita mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan dhamirul munfasil ini, mari kita lihat perbualan ringkas yang menunjukkan contoh penggunaan dhamir al-munfasil. Mari kita sama-sama membacanya. Perbualan ini dimulai dengan pertanyaan seorang murid lelaki kepada kawannya. Ila aina anti zahibatun ya Na'imah? Ila aina anti zahibatun ya Na'imah? Ana zahibatun ilal markazil wataniyyi lil ulumi. Wa anta? Ana zahibatun ilal markazil wataniyyi lil ulumi. Wa anta? Ana zahibun ila hunaka aidan. Idzan nahnu zahibani ila nafsil makan. Ana zahibun ila hunaka aidan. Idzan nahnu zahibani ila nafsil makan. Limadha anta zahibun ila hunaka? Limadha anta zahibun ila hunaka? Uridu musyahadata sadiqi Ijoi. Huwa musyarikun fi musabaqati rasmi. Uridu musyahadata sadiqi Ijoi. Huwa musyarikun fi musabaqati rasmi. Ana aidan uridu musyahadata sadiqati Suli. Wahia musyarikatun fi musabaqati ilqa'i syi'ri. Ana aidan uridu musyahadata sadiqati Suli. Wahia musyarikatun fi musabaqati ilqa'i syi'ri. Jadi mari kita sama-sama lihat makna yang terdapat dalam perbualan dua murid ini. Ila aina anti zahibatun ya Na'imah. Dia kata, ke mana kamu pergi wahai Na'imah? Ke mana kamu pergi wahai Na'imah? Kemudian dijawab oleh Na'imah, ana zahibatun
ila markazil watani lil ulumi. Wa anta, dia kata, saya pergi ke pusat sains negara. Saya pergi ke pusat sains negara. Wa anta, dan kamu. Dan dijawab pula, ana dhahibun ila hunaka aidan. Saya ingin pergi ke sana juga. Saya ingin pergi ke sana juga. Idzan nahnu dhahibani ila nafsil makan. Jadi kita berdua akan pergi ke tempat yang sama. Jadi kita berdua akan pergi ke tempat yang sama. Limadha anta dhahibun ila hunaka? Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Uridu musyahadata sadiqi Ijoy. Uridu musyahadata sadiqi Ijoy. Saya ingin melihat atau menyaksikan kawan saya Ijoy. Saya ingin menyaksikan kawan saya Ijoy. Huwa musyarikun fi musabaqati ar-rasmi. Dia adalah peserta dalam pertandingan melukis. Dia adalah peserta dalam pertandingan melukis. Ana aidan. Saya juga. Saya juga. Uridu musyahadata sadiqati Suli. Saya ingin menyaksikan kawan saya Suli. Saya ingin menyaksikan kawan saya Suli. Wahia musyarikatun fi musabaqati ilqa'i syi'ri. Dan dia adalah peserta dalam pertandingan mendeklamasikan puisi. Dan dia adalah peserta dalam pertandingan mendeklamasikan puisi. Jadi berdasarkan kefahaman kita dalam dialog ini, sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan domain munfasil berdasarkan contoh-contoh yang terdapat dalam perbualan dua murid ini. Kalau kita lihat di bawah ini, disediakan domir munfasil dalam bentuk jadual. Sebelum Ustaz terangkan lebih lanjut, eloklah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan ad-domir al-munfasil. Ad-domir al-munfasil ini ialah kata ganti diri ataupun kata ganti nama yang terpisah. Al-munfasil bermaksud yang terpisah. Maksudnya domir ataupun kata ganti diri yang terpisah ini adalah kata ganti diri yang tidak bersambung dengan perkataan lain. Contohnya seperti yang terdapat dalam perbualan yang kita bacakan tadi. Yang berwarna merah ni adalah kesemua domain munfasil yang difokuskan dalam bab ini. Dalam dialog ini yang berwarna merah, kalau kita lihat, semuanya terpisah dan tidak bersambung dengan perkataan
lain. Sebab itu domair ni ataupun kata ganti diri ini dipanggil kata ganti diri yang terpisah ataupun ad-dhamirul munfasil. Ad-dhamirul munfasil ini terbahagi kepada dua, iaitu al-mudzakkar dan al-muannas. Al-mudzakkar adalah domair ataupun kata ganti diri untuk lelaki, dan al-muannas adalah domair ataupun kata ganti diri untuk perempuan. Dan daripada 6 domair munfasil yang kita pelajari pada muka surat ini, dibahagikan kepada 3 bahagian lagi, iaitu al-mutakallim, al-mukhatab dan al-ghaib. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mutakallim? Al-mutakallim adalah orang yang bercakap, orang yang berkata-kata. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata dalam membahasakan diri mereka, mereka akan menggunakan domir munfasil ana dan nahnu. Sekiranya dia lelaki, dia boleh gunakan sama ada ana untuk bilangan seorang dan nahnu untuk bilangan yang ramai. Begitu juga dengan perempuan, boleh menggunakan perkataan ana ataupun nahnu untuk bilangan seorang dan ramai. Ana bermaksud saya dan nahnu bermaksud kita atau kami. Kemudian pada bahagian yang kedua, kita lihat di bahagian al-mukhatab. Al-mukhatab. Al-mukhatab bermaksud orang yang kita bercakap dengannya, orang yang mendengar percakapan kita. Jadi orang yang kita sedang bercakap dengannya ataupun orang yang mendengar percakapan kita, kita panggil mukhatab. Sekiranya dia seorang lelaki, maka kita akan menggunakan kata ganti diri baginya dengan kata ganti diri ataupun domir anta. Dan sekiranya orang yang mendengar percakapan kita itu seorang perempuan, maka kita hendaklah menggunakan domir kata ganti diri baginya dengan domir anti. Kalau kita lihat, kedua-duanya telah kita baca pada ayat yang pertama dalam perbualan di atas. Di sini kita lihat anti dan anta. Murid ini membahasakan kawan yang mendengar percakapannya dengan anti kerana dia seorang perempuan, dan murid ini membahasakan kawan yang mendengar percakapannya anta kerana kawannya itu lelaki. Dengan lebih tepat lagi, makna bagi perkataan anta dan anti di sini adalah kamu atau awak atau engkau atau kau. Jadi penggunaannya anta untuk lelaki dan anti untuk perempuan. Kemudian kita lihat pula bahagian yang ketiga, iaitu ad-dhamirul munfasil al-ghaib. Ad-dhamirul munfasil al-ghaib ni ialah kata ganti diri bagi orang yang tiada dalam situasi. Orang yang tiada dalam situasi. Bagi orang lelaki, untuk menggantikan kata ganti diri baginya, kita hendaklah menggunakan perkataan huwa. Huwa. Dan bagi perempuan, kita hendaklah menggunakan perkataan hiya. Hiya. Yang kedua-duanya membawa maksud dia.
Dua-duanya membawa maksud dia. Jadi Ustaz harap video kali ini dapat membantu kamu dalam memahami maksud ataupun makna ad-dhamirul munfasil. Khususnya yang 6 yang kita telah pelajari, iaitu ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.